pagi, saya hendak menggosok baju. Saya sahaja tanya mak boleh tidur ke malam tadi. Sejuk tak? Along tak tahan sejuk betul malam tadi. Mak pun jawab, mak tak tidur Along, kena kacau. Ha? Kena kacau macam mana? Terus tak jadi gosok baju. Villa ini terletak di sebuah lokasi pelancongan. Banglo yang kami tinggal terletak agak ke belakang kawasannya. Ada 4 bilik yang agak selesa. Ruang tamu dan dapur pun besar. Memang sesuai lah untuk keluarga besar. Satu malam lebih kurang 700. Adik tempah sini sebab kerana ada private pool supaya puas anak-anak mandi. Dulunya kawasan ni meriah. Mungkin selepas 2 tahun, Perintah Kawalan Pergerakan Perniagaan, mereka terkesan atau sebaliknya. Sampai sahaja villa dalam anggaran pukul 5 petang. Yang tempah bilik adik saya. Jadi saya memang serah pada dia. Apabila sampai sahaja di kawasan itu, dalam hati berkata, kawasan inilah yang tular Facebook viral, ramai orang kena kacau dengan hantu. Bila masuk adik saya, dia sempat merakamkan video dan memberi salam. Dia juga berkata, aku datang nak tumpang sahaja, jangan kacau kami. Begitulah ayat adik saya. Bila masuk memang macam sudah rasa seramnya. Anak-anak bila nampak kolam terujalah mereka. Namun apabila mendekati kolam dengan suasana pokok-pokok pada bahagian tepi, saya naik bulu roma. Kolamnya agak kotor dan tidak sesuai untuk kanak-kanak. Kena guna pelampung. Disebabkan kami tak bawa pelampung, jadi hanya celup-celup kaki sahaja. Memang rasa tak sedap hati. Adik pun cakap tak usah mandi. Sebab pernah terbaca ada yang kena tarik kaki ke dalam air bila mandi kolam di sini. Seramlah, memang tak jadilah nak mandi petang tu. Petang tu kami hanya main-main depan rumah sahaja. Selepas maghrib, kami nak keluar makan malam, pergi ke Bandar Melaka. Kawasan ni tiada apa-apa. Jauhlah juga ke air keruh semula dalam 30 hingga 40 minit. Redah sahaja. Dapat juga naik beca. Dan kami pergi makan di kawasan bandar. Kami di sana sehingga jam pukul 12.30 malam. Kemudian bergerak balik ke villa. Sampai di villa, kami duduk dulu. Sembang-sembang, minum-minum. Lagi anak-anak semua dah tidur. Mak dan abah sudah masuk bilik dan membaca Al-Quran berzikir. Kami adik-beradik tengah lepak-lepak lagi. Tapi mulut cakap, sudahlah, jom tidur. Nanti Nabila datang teman. Jadi betul-betul dia datang teman. Mak dan abah kena kacau bermula pukul 2 pagi. Dia ajak bergurau dengan menjatuhkan barang sebanyak 3 kali. Pertama bunyi batu berderai jatuh dalam bilik tetapi tidak berapa kuat. Mak sudah terlelap tetapi dia terdengar dan terperanjat. Mak rasa lain macam. Apabila sudah terjaga, sehinggalah susah nak tidur semula. Mak kata mungkin bunyi apa-apa jatuh dan tak perasan. Villa di sebelah kosong tiada penghuni. Mak cuba tutup mata semula, walaupun sudah meremang bulu roma. Kali kedua ada objek jatuh. Kali ini abah pun bangun. Dia tanya, bunyi apa? Mak cakap sudah 2 kali kedengaran bunyi objek jatuh. Tidak lama selepas itu, ada bunyi lebih kuat. Mak takut sangat. Dia cakap, kami dalam bilik masing-masing memang tak sedar apa-apa. Jadi selepas bunyi yang ketiga yang kuat, abah bangun, ambil telefon dan suluh tengok apa yang jatuh. Sebab kuat sangat. Mesti nampak apa yang jatuh. Namun, tiada apa yang kelihatan. Abah sudah dapat mengagak ada benda yang mengacau. Jadi emak dan abah dia mula membaca ayat-ayat Al-Quran walaupun dalam keadaan takut.
Siapa yang pernah rasa diganggu, tahulah bagaimana takutnya. Bunyi makin hilang. Dia tak jatuhkan objek lagi, tetapi mula menarik tasbih dari kocek seluar Abah dan tarik selimut emak. Dia tarik tasbih Abah dalam kocek seluar. Kocek seluar tahu. Dia seolah-olah tak benarkan Abah berzikir. Jadi selepas keadaan agak tenang, dia masukkan tasbih dalam kocek tangan pula. Dalam kocek, dia tarik tasbih itu macam nak rentap. Dia memang kacau lagi. Abah dan emak masih tidak berhenti baca ayat Al-Quran. Mereka hendak keluar pun takut dan seolah tak boleh keluar dari bilik itu. Emak masih lagi baring kat katil sambil baca ayat-ayat Al-Quran berulang-ulang. Kali ni dia kacau mak pula. Dia main tarik selimut dan kain. Mak kata dia cakap tak pernah berasa begitu takut. Abah pun mula bercakap baik-baik dengan makhluk itu. Tetapi aku lupa ayat dia. Abah cakap, bukalah pintu, dia nak keluar. Dia terkurung dalam bilik ni. Panas, dia marah orang mengaji berzikir dalam bilik tu. So selepas saja pintu itu dibuka, Alhamdulillah, makhluk tersebut tidak lagi mengacau. Ketika itu hampir pukul 4 pagi. Kesian emak dan abah tak dapat tidur. Emak cakap jangan budak-budak kena kacau. Dalam ramai-ramai adik-beradik, paling penakut akulah. Nasib baik aku bukan kena kacau. Apabila hampir waktu subuh, emak dan abah susah nak tidur. Ditambah dengan rasa takut dan seram, jadi mereka terus solat. Apabila sudah cerah, aku pun terbangun. Tetapi ketika itu emak belum cerita apa-apa. Aku bangun dan lihat emak mengaji Al-Quran di depan. Aku pun membuka pintu depan untuk keluar ambil barang-barang dalam kereta. Tengok jiran selang sebuah rumah sudah hendak bergerak awal-awal ketika itu masih awal lagi. Nampak macam tergesa-gesa. Mungkin keluarga dia juga diganggu. Terpandang villa kosong yang petang semalam tengah pecah dinding, tapi bila malam macam tak ada apa-apa berlaku, seolah-olah dinding itu tiada yang pecah. Pada petang kami sampai. Suami dan adik berjalan keliling kawasan rumah di situ sambil ambil angin petang dan ternampak di tepi rumah sebelah tengah diubah suai dengan dinding bahagian tepi dipecahkan. Selesai pusing-pusing sampai di villa, dia pun cakap rumah sebelah kita ni kosong tengah renovasi. Villa sebelah ini agak lagi nampak tak terjaga dari villa yang kami sewa. Sebelah malamnya, seusai pusing-pusing di Bandar Hilir, kami sampai ke rumah sudah lewat malam. Ada yang sembang-sembang sambil minum. Suami seorang diri hisap rokok di beranda. Biasanya dia akan lepak-lepak dulu sampai habis sebatang rokok. Dia terpandang villa kosong yang petang tadi tengah pecah dinding. Bila malam seperti tak ada apa-apa berlaku. Dinding yang dilihat dipecahkan siang tadi tak ada kesan apa-apa. Apa yang dia nampak petang tadi tak sama apa yang dilihat waktu malam. Tidak mungkin pukul 6 petang pecahkan dinding malamnya sudah sempurna. Rokok pun tak habis lagi. Dia sudah masuk ke dalam rumah, rasa tak sedap hati. Dia beritahu nak tidur depan TV. Tapi bila sudah rasa lain, terus masuk bilik. Suami kata pagi esok dia hendak jengah rumah sebelah. Tepat masa kami hendak tidur, adik menerima pesanan WhatsApp dari individu yang dipercayai in charge villa ini. Dia tanya ada apa-apa yang tak okey. Kalau rasa tak selesa atau ada kerosakan nanti maklumkan kepadanya. Disebabkan belum kena gangguan, jadi kami membalas tiada apa-apa dan semuanya okey. Keesokan paginya, emak dan suami ketika itu sedang masukkan barangan di dalam kereta. Ternampak seorang pekerja masuk membersihkan rumah sebelah dan membawa plastik hitam. Ia seolah-olah villa di sebelah kami baru saja selepas check out.
Tetapi kehadiran pekerja pembersih itu sekali lalu saja. Dia berjalan di bahagian belakang. Emak baru nak panggil, dia hilang. Esok, emak dan suami tunggu untuk jumpa pekerja itu, tetapi tetap dia sudah tiada. 4 mata yang nampak pekerja pembersih itu jadi mustahil bayang-bayang pula. Kami hanya nak bertanya, ada seorang sewakah villa di sebelah itu, dan semalam renovasi apa yang dilakukan. Tetapi pekerja pembersih itu gaib terus. Semakin hairan dan malam tadi kami diganggu. Bila semua sudah keluar dan check out dan merakamkan foto, ramai tidak berpuas hati mengintai ke dalam villa sebelah menerusi cermin. Banyak persoalan yang menjadi tanda tanya. Wanita itu turut menarik nafas lega kerana bernasib baik menyewa villa itu sehari saja. Villa itu kosong, tak ada apa-apa langsung. Ia sudah lama ditinggalkan. Kesan pecat dinding pun tiada. Maka tak mungkinlah ada orang menyewa. Jadi pekerja pembersih tadi tu buat apa? Dia datang dari mana? Mana yang kita orang nampak petang tadi pecah dinding tu? Banyak persoalan menjadi tanda tanya. Nasib baik kami sewa sehari saja. Kalau 2 hari, tak mungkin kami akan tidur lagi di situ. Biarlah rugi daripada diganggu. Mungkin hari kedua lebih ekstrim. Apa yang saya dengar dari video pengalaman paranormal, kalau kita pergi bercuti atau menginap di mana-mana, kalau boleh genapkan jumlah orang. Jangan bagi jumlah ganjil. Kerana apabila jumlah ganjil, akan ada yang mengikut dan menumpang.